بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita menyempurnakan solat isyak kita dan solat tarawih kita. Mudah-mudahan semua ini akan dapat dijadikan amal saleh yang dapat memberatkan timbangan amalan kita apabila ia ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tazkirah kita pun dah larut malam ni, dah pukul 10. Jadi kita pendek-pendekkan saja sudahlah, ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, tazkirah kita pada malam ini berkisar kepada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, al-mu'min kan nahlati la ya'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek aja hadis ni. Nabi kata dalam hadis ini, orang mukmin itu saling tak tumpah seperti seekor lebah. Lebah tidak akan makan melainkan sesuatu yang baik, dan lebah juga tidak akan mengeluarkan sisa daripada tubuhnya melainkan yang baik juga, iaitu madunya. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajak kita untuk memeriksa diri kita di sepanjang bulan Ramadan yang kita telah jalani ini. Ya, dah nak masuk hari 20 dah ni. Kita dah jadi lebah ke belum? Ya. Itu tujuan dia. Sebab takut-takut ni dah nak masuk 20 Ramadan belum jadi lebah lagi, tapi masih langau lagi. Langau apa sifat dia? Langau ni dia berlawan dengan lebah lah. Kalau lebah, Nabi kata dia tak akan makan melainkan benda yang baik-baik. Langau dia tak akan makan melainkan benda yang busuk-busuk, dan tak keluar daripada tubuh dia melainkan yang busuk-busuk juga. Jadi kita ni berpuasa nak dapat apa yang Allah sebut dalam Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita ada baki sedikit saja masa lagi, dan kita telah menjalani lebih kurang 19-20 hari Ramadan. Apa yang perlu kita tanya dalam diri kita, adakah sifat-sifat orang mukmin tu sudah ada dalam diri kita? Antara sifat orang mukmin Allah sebut dalam hadis ini ialah dia seperti lebah yang dia tidak akan makan melainkan sesuatu yang baik. Kita perlu tanya diri kita, adakah kita ini sudah menjadi manusia yang benar-benar mencari kebaikan dalam hidup kita? Kalau mata kita tak akan memandang melainkan sesuatu yang baik, telinga kita tak akan dengar melainkan sesuatu yang baik, panca indera kita, kaki, tangan, semua ni takkan bergerak melainkan kepada sesuatu yang baik. Dan kita pula takkan duduk melainkan dalam satu majlis yang baik-baik.
Kita takkan dengar, kita takkan lihat melainkan sesuatu yang baik. Kita takkan makan melainkan sesuatu yang baik. Apakah ia sudah menjadi sesuatu yang sudah dapat kita hayati sepanjang Ramadan ini? Yang kita risaukannya, Ramadan sudah menuju ke akhir, tapi kita masih lagi cenderung untuk hinggap, untuk mencari, untuk memandang, untuk mendengar sesuatu yang tidak baik. Makna kalau itu ada dalam diri kita, sifat mukmin itu masih lagi jauh dari diri kita. Makna 20 hari kita berpuasa ini, kita kena semak balik di mana cacatnya, di mana rosaknya puasa kita, sehingga tak dapat lagi kita menghayati sifat orang mukmin dalam diri kita. Sebab lebah dia takkan ambil melainkan yang baik, orang mukmin juga takkan ambil melainkan yang baik. Ya, contohlah contoh. Antara tazkirah lepas tarawih dengan minum teh tarik kat kedai mamak, mana orang mukmin akan cari? Ya. Lebah dia cari yang mana? Kita boleh tengoklah diri kita ni. Antara teh tarik kat kedai mamak tu yang ada televisyen, yang mungkin kita boleh duduk situ macam-macam kita bercerita, dengan duduk sebentar saja mendengar tazkirah, yang mana kita lebih tertarik? Antara kita nak membaca Al-Quran, nak habiskan satu Quran 30 Ramadan ni, duduk sejam baca, duduk 2 jam baca, antara baca Quran dengan duduk sambil menikmati movie-movie yang bermacam-macam, mana kita lebih cenderung? Kalau sepanjang Ramadan ini kecenderungan kita lebih kepada tengok movie itu lebih kita selesa daripada baca Quran, bermakna sifat mukmin itu belum lagi dapat pada diri kita. Kita tak jadi lebah lagi. Nabi sebut dalam hadis dia, kalau bagi orang yang berpuasa, bila orang ajak bertengkar, apa dia kena jawab? Inni shaim, aku puasa, aku tak boleh gaduh. Sepanjang kita berpuasa ni, kita dah boleh buat ke belum benda ini? Ke bila orang ajak bergaduh je, kita pun on lah, jom. Kan, aku pun ada hujah, kau pun ada hujah, jom tengok siapa menang. Nabi kata bulan Ramadan tak boleh buat begitu. Bulan Ramadan ni awak menang ke, awak berada di pihak yang benar ke, jangan bergaduh, jangan bertegang leher. Inni shaim, aku puasa. Tak boleh buat benda-benda tu. Yang ini yang perlu kita lihat. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, Nabi pesan kat kita, ya, berapa ramai orang berpuasa yang dapatnya lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab mulut dia tetap mulut yang dulu, menggeji orang, mencaci orang, berbohong, mengumpat, menfitnah, tetap mulut yang dulu juga. Kalau ini terus berlaku dalam diri kita, bermakna sifat mukmin tu tak masuk lagi kat diri kita. Ini sebagai muhasabah sahaja, ya, bukan nak menuding jari kepada sesiapa. Saya pun bercakap untuk muhasabah diri saya. Risaunya kita, sebab kita dengar kan di awal Ramadan hari itu, apa kata ustaz-ustaz kita? Nabi naik atas mimbar tiga tangga. Setiap tangga dia naik, amin. Setiap tangga dia naik, amin, amin. Sahabat pun heran, apa pasal Nabi naik mimbar setiap tangga sebut amin, amin. Bila turun, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Dia kata, aku aminkan doa Jibril. Ada 3 benda yang Jibril sebut. Salah satunya Jibril kata, ya, tak ada rahmat Allah lah kepada orang yang bertemu dengan Ramadan
bila Ramadan itu berakhir dalam keadaan dosa dia belum diampunkan oleh Allah. Ini hadis ni cukup menakutkan kita ni. Ramadan dah tak ada dah. 28 Ramadan dia masih lagi macam tu. Mulut dia tak berubah lagi. Ya. 29 Ramadan, 30 Ramadan besok raya, dia masih lagi macam tu sifat dia. Tak ada perubahan walaupun sedikit pada diri dia. Jibril kata orang itu kita aminkan, doakan dia. Apa dia? Tidak ada rahmat bagi orang itu. Nabi pun amin. Maknanya kalau kita tidak merubah diri kita sebelum Ramadan ini berakhir, saya bimbang doa yang Nabi aminkan itu akan terkena pada diri kita. Ramadan dah habis tapi mulut dia tetap mulut yang sama juga. Ramadan dah habis tapi mata dia tetap mata yang sama macam dulu-dulu juga. Telinga pun telinga dulu-dulu juga. Tak ada berubah sikit apa pun. Ini yang menakutkan kita. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, Nabi sambung lagi. Nabi kata apa? Lebah ini dia bukan saja makan benda yang baik-baik, wa tada'u thayyiban, dia juga membuang sesuatu yang baik daripada perut dia. Sebab dia ambil benda baik, dia keluar benda baik lah, keluar madu. Yang dia pergi hisapnya ialah ragi-ragi di bunga-bunga tu kan. Jadi keluarnya madu lah. Langau dia pergi cari najis tu. Jadi lebah ini kata Nabi dia cari yang baik-baik, yang keluar daripada tubuh dia pun sesuatu yang baik-baik. Cuba kita tengok diri kita. Dah nak masuk 20 Ramadan ni. Sifat kita, perangai kita yang keluar daripada kita ni, ada tak sesuatu yang masih lagi bersifat jahiliah? Bila kita cakap tu, cakap ialah satu benda yang keluar dari diri kita. Bila kita cakap tu, luka tak hati orang? Bila kita cakap tu, ya, tinggalkan parut tak kat hati orang? Lebah dia tak macam tu kata Nabi. Dia yang keluar daripada diri dia tu mesti benda baik. Kita risau juga tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan ni 2 kes pembunuhan sudah berlaku. Satu berlaku dekat mana? Dekat Kedah. Yang dia ambil tukul besi, dia ketuk isteri dia sampai mati. Bulan Ramadan ni. Dengan tukul besi dia ketuk kepala isteri dia sampai mati. Apa benda yang dia gaduhkan tak tahulah. Benda itu juga mungkin boleh terjadi kepada kita. Hari itu hari dia diuji. Macam mana pula nanti kalau ujian tu datang pada diri kita? Yalah, mungkin tak sampai ketuk kepala isteri lah, tapi paling tidak pun kita tengking dia. Paling tidak pun kita marah dia. Yalah, tak marah macam mana? Kita nak sahur, dia masaknya sayur, masak air, letak garam je, makan dengan nasi putih. Mengamuk kita. Kita kerja keluar peluh jantan, betul tak? Ya? Sahurnya dibagi itu je. Sabar tak abang ni? Kita pun keluarkanlah segala perkataan kita. Ya? Kadang-kadang isteri kita juga, kita ni Ramadan ni rajin sikit duduk kat rumah, duduk kat masjid. Malam-malam, pukul 12 malam baru balik dengan tadarusnya. Sampai kat rumah, ngapa lambat bang? Abang tadarus. Besok ambil 3 bantal duduk kat masjid. Sakit tak hati kita? Luka tak hati kita? Maknanya yang keluar daripada dia tu benda tak elok lah tu. Belum jadi lebah lagi lah tu. Tak jadi lebah lagi. Dia tak keluarkan benda yang baik. Dia yang baik ni bila suami balik lambat, mana bang? Abang tadarus tadi. Allahu Akbar. Ya, seronok saya tengok abang ni. Tak apa bang, abang tak balik pun tak apa.
Tapi kalau dia bagi kita macam tu, pergi duduk, ambil tikar bantal. Yang itu belum jadi lebah lagi engkau ni. Kita pun tengoklah diri kita. Ya. Kadang-kadang dekat bazar Ramadan tu, Allahu Akbar, mulut kita, ya, kita tengah memandu ni, kadang-kadang bulan Ramadan ni, ialah mandu bulan Ramadan panas terik tu, mata mengantuk, tiba-tiba dia potongnya giliran kita, terkeluar juga kat mulut kita tu. Isteri kata, abang ni belum jadi lebah lagi bang, yang keluar daripada badan abang ni benda busuk-busuk lagi ni, belum jadi mukmin lagi ni. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok arahan didikan Nabi di bulan Ramadan ni, dia ajak kita keluarkan daripada diri kita benda yang baik-baik. Antaranya Nabi ajar apa? Bagi orang buka puasa tu makan. Ya, kamu beli martabak 5 keping, hantarlah 2 keping ke surau tu. Itu keluarkan sesuatu yang baik daripada diri kita. Pergi bayar zakat fitrah, itu keluar benda yang baik daripada diri kita. Malam bangun qiyamul lail, itu kita keluarkan sesuatu yang baik daripada tubuh badan kita. Datang solat tarawih, ya, saya tengok tarawih tadi, saya duduk belakang ketar jugalah, sebab saya biasa tarawih 1 ayat aja imam tu baca, jadi okey lah tu. Kat sini imamnya baca sedap, imamnya baca sikit je panjang, saya dah menggeletar tadi, tu. Tapi alhamdulillah tengok orang sini semua gagah-gagah perkasa, ya, agaknya dah biasa dengan bacaan panjang macam tu. Baguslah, kan? Tuan-tuan telah keluarkan sesuatu yang baik daripada tubuh badan kita. Itu dah jadi lebah dah tu, ya, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, itulah muhasabah yang nak kita buat pada malam ini. 20 Ramadan, apakah kita sudah jadi lebah ataupun masih lagi jadi langau? Kalau kita masih jadi langau lagi, suka memandang yang tak elok, suka pergi tempat tak elok, hati-hatilah. Hati-hati dengan doa Jibril yang kita sebutkan tadi tu. Sebab bila doa itu termakbul ke atas kita, setahun kita hidup tak ada rahmat Allah. Sebab Nabi amin kan, orang yang Ramadannya dah habis tapi dosanya masih lagi tak diampunkan oleh Allah, makna dia tak berubah. Nabi kata amin. Nabi mengaminkan doa Jibril. Tak ke kita takut tuan-tuan bila dengar doa tu? Sedangkan kita hidup ni, mana ada seminit kita tak perlu rahmat Allah, mana ada sedetik kita tak perlu kasih sayang Allah. Tiba-tiba Jibril kata doakan saja orang tu, sebab Ramadan tak Ramadan sama je dia. Kita risau juga tuan-tuan, kadang-kadang kita ni dah okey dah, tapi tengok anak-anak kita pula, bulan Ramadan ialah bulan cari rezeki, tapi tengok bila berniaga tu, pagi dah ke pasar, petang dah buka gerai, malam sekarang dah letih, pukul 3 orang bangun qiyamul lail, dia sedia untuk berniaga. Bila masa dia nak bersembahyang tarawih, ini pun kita risau juga ni. Jadi sebab itu Nabi SAW ajar kita, bila 10 Ramadan yang terakhir, kita yang dah biasa datang surau ni, kena buat satu benda. Apa dia? Pergi kejut anak-anak ni supaya beribadat. Sebab itu sunnah yang Nabi ajar kita. Ya, Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, walaupun dua pasangan yang soleh dan solehah, tetapi Nabi masih pergi ketuk rumah mereka. Ali, Fatimah, bangun. Ini 10 Ramadan terakhir, bangun. Jadi mungkin anak kita duduk jauh, kita boleh kejut dia dengan telefon kita, call lah mereka, supaya tidak kita seorang saja sujud di hadapan Allah. Takut-takut anak-anak kita tak bersama sujud di hadapan Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Itulah sunnah yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi satu madrasah yang dapat didik diri kita untuk jadi orang yang baik-baik. Tuan-tuan, 5 minit lagi habislah. Saya seronok dengan doa yang dibacakan oleh imam, yang dibacakan oleh Bilal setiap kali kita solat tarawih. Apa doa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta daripada engkau redha engkau dan syurga engkau. Itulah doa yang Nabi pesan kepada Aisyah.
Aisyah baca doa ni banyak-banyak. Hari ni kita pun baca doa ni banyak-banyak. Setiap kali tarawih, lepas 2 rakaat, mesti Bilal akan baca doa ni. Kita pun amin. Sebab apa? Kita nakkan syurga Allah. Tuan-tuan, doa ini memang sunat kita amalkan sebanyak-banyaknya. Namun begitu, satu perkara yang perlu kita fikirkan, kita minta syurga Allah, tapi apa tiketnya untuk kita ke sana? Kita boleh minta, saya nak pergi New York, mana boleh terbang pakai tikar semayang je ke sana? Kena ada tiketnya yuk. Ha? So pun juga kita doa, ya Allah, aku nak syurga engkau ya Allah. Allah kata, mana tiketnya? Nabi SAW beritahu kita, aku bagi kamu tiket dia. Kalau betul kamu mengaminkan doa Pak Bilal tu, nakkan syurga Allah, kamu ambil tiket ni. Sebab itu banyak hadis-hadis Nabi, Nabi terangkan kepada kita jalan nak menuju ke syurga tu. Saya ambil satu hadis cukuplah, sebab ini tazkirah ringkas. Hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min batiniha wa batinuha min zuhuriha. Nanti dalam syurga nanti, Nabi kata ada banyak bilik-bilik. Bilik-bilik itu cantik, bilik-bilik itu indah, kata Nabi. Bila Nabi sebut begitu, tuan-tuan, melompat seorang lelaki badui. Badui ni orang kampung lah, ya, orang duduk kampung tu. Dia kata, ya Rasulullah, liman? Untuk siapa ya Rasulullah bilik-bilik dalam syurga tu? Makna dia nak ke sana tu. Dia nak ke sana. Nabi kata yang pertama, liman atabal kalam. Orang yang bila bercakap, cakap dia baik sangat. Tu dia. Ini yang pertama, itu tiket nak pergi syurga. Ya. Bila dia bercakap tu, tak adalah manusia yang terluka hati. Bila dia bercakap tu, tak adalah manusia yang berparut hatinya. Dia tak mengumpat, dia tak mengeji, dia tidak mencerca. Lembut dia cakap. Kadang-kadang dia tegas sikit. Mungkin dia ni sarjan, mungkin dia ni kopral, orang polis. Dia cakap tegas, tapi dalamnya penuh isi-isi kebaikan. Itu makna atabal kalam. Jadi dalam hadis ni Nabi ajar kita, jaga lidah kamu kalau kamu nak pergi syurga Allah. Janganlah memfitnah orang, janganlah kita menghina orang, janganlah kita berbohong. Lidah ni tuan-tuan, lidah ni dialah satu daging dalam tubuh manusia yang boleh bawa kita ke syurga, yang boleh bawa kita ke neraka. Jadi kalau betul-betul Nabi kata pada orang tu, kamu nak ke syurga, kamu jaga lidah kamu. Kalau kamu tak boleh cakap benda baik-baik, fal yasmut, hendaklah kamu tutup mulut kamu, Nabi kata. Fal yakul khairan, bila kamu bercakap, cakaplah benda yang baik-baik aja. Kalau kamu tak boleh juga, fal yasmut, tutup mulut kamu, jangan bercakap. Tu dia. Ya. Yang tu senang aja buat tu, tak susah lah tu ya. Nak cakap benda baik-baik tak susah pun ya. Mulut boleh jaga, tapi zaman sekarang ni mulut boleh jaga, jari pula tak boleh jaga. Dia nak menaip benda yang bukan-bukan. Dia cerca orang itu, dia cerca orang ini. Ya. Jadi kita nak masuk syurga ni, bulan Ramadan ni Nabi ajar kita jaga mulut. Jangan cakap yang bukan-bukan. Baca Quran. Ni dah 20 Ramadan ni, orang 20 Ramadan dah 25 juzuk dah. Dia 20 Ramadan baru alif lam mim tak habis satu muka. Itu apa dia buat tu bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi kata kalau kamu nak ke syurga, tiketnya ialah wa at'amat ta'am. Bilik yang cantik itu yang keduanya untuk orang yang suka beri orang lain makan. Yang ini nampaknya ada pada tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni hari Jumaat pun bagi orang makan. Ya, dia pakak kumpul duit bagi orang makan. Orang masjid lain tak buat macam tu. Betul?
Masjid tuan-tuan buat macam tu, bagi orang lain makan. Yalah budak-budak kilang tu kan, keluar kilang perut lapar. Itu tiba-tiba datang masjid, ada makanan free pula tu. Saya pun suka. Ya, saya datang ceramah kat tempat tuan-tuan ni, tak pernahlah satu hari lepas ceramah tak ada makan, mesti ada makan. Lepas tu melampau pula makannya tu, tak habis suruh bawa balik. Habis, cekodok-cekodok dibungkusnya suruh bawa balik. Ini akhlak yang mulia. Inilah sifat ahli syurga, bagi orang makan. Saya ada kawan tuan-tuan, lambat kahwinnya. Itu kita dah berapa kali kahwin dah, dia tak kahwin lagi. Tanya ni, ngapa kamu tak kahwin? Yuk. Dia kata, aku nak cari yang paling pandai masak. Sebab apa? Bukan aku, sebab aku ada benda lah, dia kata. Akhirnya dia jumpa tuan-tuan, seorang budak perempuan, taklah lawa mana pun, tapi memang masak tu orang kata sampai menjilat jari lah kalau kita makan dia masak. Lepas dia kahwin tu, dia pergi ke Langkawi. Saya kata, buat apa yuk? Kamu nak bulan madu ke? Bukan, aku nak cari pinggan akorok, katanya. Kau nak buat apa? Gini, aku jumpa hadis Nabi pesan, dia kata kalau bagi orang makan ni, itu ahli syurga. Jadi aku cari isteri yang pandai masak, pinggan pula cantik. Jadi aku nak panggil kawan-kawan datang makan kat rumah aku selalu. Jadi bila dia dah beli pinggan akorok tu, dapat isteri cantik dan juga pandai masak, Ustaz Uda lah tetamu pertama dia panggil. Saya pun pergi makan kat rumah dia, memang sedap tuan-tuan. Saya tanya dia, minggu depan siapa? Minggu depan tak ada Ustaz, saya buat sebulan sekali. Makna sebulan sekali ada je tetamu datang makan kat rumah dia. Sebab dia nak mengamalkan hadis ini. Ya. Tapi mungkin agaknya rumah kita sempit, tu. Tetamu kita pula besar-besar badan, tak muat nak masuk rumah kita. Jadi bolehlah kita ni musim-musim 10 Ramadan terakhir ni pakat-pakat derma untuk sahur. Betul tak? Bagi sedap-sedap sikit sahur, buka puasa tu, bagi orang makan. Kita derma sikit, bagi duit kita sikit, sebab beri orang makan ni sifat ahli syurga. Ya. Jadi nampaknya tuan-tuan, bila ditanya sifat ahli syurga tu, tak ada Nabi kata siapa banyak semayang. Ya. Tak ada Nabi kata siapa banyak semayang. Dia kata siapa jaga lidah, siapa bagi orang lain makan. Itu ahli syurga, Nabi kata. Bahkan kalau kita tengok ayat Quran, Quran kata apa? Fawailul lil musallin, neraka wil lah bagi orang yang semayang. Orang semayang pula dapat neraka wil. Jangan tak semayang pula lepas ni. Makna dia semayang, tapi perangai luar semayang, perangai di luar tak sama macam dia semayang. Dalam semayang muka main jaga dia mulut dia. Betul? Bila berdiri tu baca Fatihah, kita kata kau bacalah tayat akhir. Masa Fatihah tu tak boleh, kena baca Fatihah. Masa tayat akhir tu kau baca Fatihah, tak boleh, itu kena baca tahiyat. Dia jaga bacaan dia, jaga mulut dia. Tapi bila keluar daripada semayang, Allah, mulut dia tu tuan-tuan, takut kita dengarnya. Ini neraka wil untuk orang semayang macam ni. Maknanya Nabi ajar apa, Quran ajar apa? Kamu buat hubungan dengan Allah bagus, tapi jangan sampai hubungan dengan Allah je bagus, tapi hubungan sesama manusia kamu fail, ke neraka kamu nanti. Kan ada berlaku zaman Nabi tu, seorang perempuan, Nabi kata perempuan tu masuk neraka tu. Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana kau kata perempuan tu masuk neraka? Kami kenal dia ni malam dia qiyamul lail, siang dia berpuasa. Nabi kata dah, dia tu masuk neraka. Sahabat pun kata, ngapa ya Rasulullah? Perempuan ni dia ada kucing, dia kurung punya kucing tu, tak bagi, tak makan minum, kering tubuh badan kucing tu, mati kucing tu, ke neraka perempuan ni. Maknanya apa tu? Hubungan kita dengan Allah perlu baik. Hubungan kita sesama makhluk Allah pun kena baik. Jangan kita gairah nak buat hubungan baik dengan Allah, dengan sujud kita, dengan rukuk kita, tapi kita sesama manusia, ya Allah, dengan yang tu tak bertegur siapa, dengan yang ini tak bertegur siapa, dengan yang itu bertumbuk dengan, ya Rabbi, ya Rabbi, ke neraka nanti.
Jadi tuan-tuan, Badui itu tanya lagi, ya Rasulullah, apa lagi sifat orang masuk syurga yang dapat bilik tu? Nabi kata yang ketiga, mandawama siyam, orang yang meneruskan puasanya. Ramadan dia dah puasa, habis Ramadan dia raya 1 hari, raya 2 hari, terus puasa 6. Dia teruskan puasa dia. Ya, habis puasa 6 dia sambung Isnin Khamis pula. Habis Isnin Khamis dia pilih pula 3 hari setiap bulan, waktu bulan terang tu puasa dia. Hari wukuf di Arafah puasa dia. Pantang ada puasa sunat, puasa dia. Nabi kata ini ahli syurga. Jadi maknanya tuan-tuan, ini peluang kita ni. Sebab kita semua dah jadi ahli puasa. Betul? Sebab apa saya kata gitu? Sebab saya tengok ramai yang sahur tak bangun. Tak payah bangun sah, air secawan dia boleh puasa. Maknanya dah sanggup berlapar tu, hebat dah kita ni. Ya. Mana kalau tak sahur boleh puasa tu, mana kita dah biasa berlapar dahaga. Teruskan berlapar dahaga lepas bulan Ramadan ni. Kita ada harapan jadi ahli syurga. Yang keempat, Nabi kata, wa qamal lail wan nasun niyam. Dia suka bangun malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Ini pun ada pada tuan-tuan ni, saya tahu ya. Masing-masing dah tengok jam nak balik cepat ni, sebab nanti malam nak bangun qiyamul lail. Tak apalah, saya lepaskan tuan-tuan, baliklah. Jangan balik singgah kedai mamak pula. Ya. Balik ni terus kita basuh kaki tuan-tuan, gosok gigi, ambil wuduk, tidur, sebab nanti pukul 3 nak bangun. Kita nak qiyamul lail. Kalau tidak kat surau pun dekat rumah dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Sebab apa? Sebab qiyamul lail ini ialah sifat ahli syurga. Dalam hadis yang lain Nabi kata, kalau kau nak tengok ahli syurga yang berjalan di atas muka bumi, kau tengoklah orang yang berqiyamul lail tu, itulah ahli syurga. Ya, dia duduk atas bumi, dia berjalan atas bumi, tapi Nabi kata dia tu ahli syurga. Jadi ini Ramadan, peluang untuk kita buat 4 perkara yang Nabi sebutkan tadi tu. Kalau kita dapat buat, insya-Allah ke syurga kita. Ya. Kalaulah takdir tuan-tuan buat 4 ni tiba-tiba betul-betul dapat masuk syurga, saya nak pesan pada tuan-tuan satu benda. Jangan lupa Ustaz Uda. Ya. Makna Nabi kata orang mukmin tu apa? Bila dia masuk dalam syurga, bidadari panggil dia, tak nak dia pergi. Malaikat tanya, pergilah yuk, bidadari dia panggil tu. Tak mahu aku tu. Sebab apa? Ustaz Uda, mana dia? Aku jadi baik ni sebab dengan ceramah dia. Tiba-tiba dia tak ada. Mana dia? Kan? Wallahu alam lah. Allah kata, siapa lagi yang kau kenal? Kenal Pak Imam tu, Pak Bilal tu, pengurusi surau. Setiausaha surau. Habis semua dia sebutnya. Allah kata semua nama yang dia sebut ni malaikat, kau pergi cari dekat padang mahsyar, bawa semua masuk syurga. Jadi ini untungnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pandanglah muka saya betul-betul. Ya, jadi saya nak tu je, saya tak nak duit tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan takdir dapat masuk syurga, jangan lupa saya lah. Ya, saya insya-Allah tak lupa tuan-tuan. Ya, kalau saya dapat masuk, saya panggil tuan-tuan sekali. Tapi kena buat baik dengan saya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan. Hari pun dah larut malam. Terima kasih kerana sudi beri peluang kepada saya untuk menyampaikan tazkirah ini. Mudah-mudahan ada baiknya insya-Allah. Itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami supaya kami dapat banyak sebut nama Engkau. Tolong kami ya Allah supaya kami dapat bersyukur pada Engkau. Tolong kami ya Allah supaya kami dapat melakukan ibadat yang terbaik pada Engkau. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.